Baik, Auda kembali bersama lagi. Terima kasih kepada yang telah mengongsikan menu tadi ya untuk berbuka puasa memang menyelerakan. Dan sekarang kita bersama dalam segmen motivasi pelajar, iaitu memperkatakan mengenai dengan pertanyaan kita yang mana? S, M atau L? Atau L. Apa maksud dia sebalik? Nanti akan kita tanyakan kepada tetamu kita nanti insyaAllah. Dan pada pagi ini insyaAllah kita akan bersama dengan Tuan Cikgu Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, merupakan kaunselor dan juga motivator. Ya, insyaAllah ya. Sebaik saja kita berjaya Universiti Talian menghubungi beliau ya selepas ini. Baik, 9 pagi nanti berita akan dapat kita ikuti bersama. Dan selepas berita nanti jangan ketinggalan ya untuk bersama dalam segmen Bincang Sejarah, cerita bergambar sejarah Brunei ya, sebagai wahana pendidikan satu tinjauan awal bersama dengan Siti Nadirah binti Norzilan ya, pengarang kanan nanti selepas berita nanti ya, Daud ya. Ya, dan nanti insyaAllah sebelum kita mengakhiri rampai pagi kita pada pagi ini, maafkan saya, 9.40 pagi nanti kita akan ikuti satu lagi segmen yang kita bawakan secara maya, iaitu ceramah Ramadan Bulan Mulia bersama dengan Yang Mulia Ustazah Zati Hanani untuk mengetahui tajuk yang disediakan meneladani puasa Rasulullah. Itu dia. Baik, Alhamdulillah Daud, saya telah pun berjaya menghubungi Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri untuk bersama kita pada pagi ini dalam kaunselor dan sebagai seorang kaunselor dan motivator dalam segmen motivasi pelajar. Apa kata terus saja kita bersama dengan beliau di hujung talian. Assalamualaikum Cikgu Haji Ali Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali dan Iskandar. Alhamdulillah, selamat menunaikan pada puasa Ramadan. Alhamdulillah Cikgu ya, kita ni diberi kesempatan tahun ini lagi ya. Baik, Cikgu, tajuk kita pada hari ini, kita yang mana, SM atau L? Tadi saya kata Walima katanya small, kalau baju medium, small, medium, large ya. Ditanyakan pada saya pun kurang pasti. Kita ditanyakan pada tetamu kita. Ya, betul. Ya. Apa yang dimaksudkan di sebalik SML ini? Kita serahkan kepada Cikgu. Silakan. Baiklah, terima kasih Is dan juga Wali ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Memang orang tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan kita yang mana? S, M atau L? Kalau sekiranya yang lazimnya SML ni ialah mengenai dengan saiz pakaian kata ni. Banyak orang suka S ni. Macam si Iskandar dulu, ya XL tu. XXL. Apakah? XS tu sudah kali jual. Jadi Wali pun nampak gitu Wali. Jadi sebenarnya SML ni kalau tadi melayukan, kalau S adalah sampit. Kalau M muat. Kalau L longgar. Cuma tu lebih kurang. Jadi tiga perkataan ni memanglah petani sebagai orang membeli baju ni. Kalau orang suka, paling orang suka kalau dapatnya satu syok punya. Bisa esoknya nampak udah badan, tapi ada je orang spek karangan ni sampai 3 XL. Yang ada dengan 3 XL atau X small. Belum ada orang membuat XM, belum ada tu. X medium belum ada. Jadi tiga-tiga ni sebenarnya adalah menjurus kepada apa tadi kita ni berada di bulan Ramadan ni. Adakah kita ni menunaikan fardu Ramadan ni di mana kita ni punya kemampuan? Adakah kita ni tingkat S saja atau M atau kita ni buat dengan L? Itulah di antara pengertian apa dengan perkataan dengan S, M dan L ini sebenarnya. Baik, Alhamdulillah ya. Menarik sekali perkongsian daripada Yang Mulia Cikgu Haji Yusri sebentar tadi ya. S1 sebenarnya sampit, M muat, L longgar. Jadi menarik Daud. Betul.
Kalau XL rasa-rasanya apa kan tu Cikgu Ali? Ekstra longgar. Terlalu longgar. Itulah dia. Aduh, memang kreatif ya. Tajuk yang diberikan, kemudian jawapan yang disediakan itu memang cukup kreatif dan logik lah ya dari segi akal kita. Tapi cikgu ya, kita ingin mengetahui macam mana ataupun bagaimanakah cara untuk menyeronokkan bila belajar. Untuk belajar ini, mungkin dapat dijelaskan. Silakan cikgu. Baiklah. Ya, baiklah. Terima kasih. Sebenarnya saya memilih tajuk ini ialah menjurus kepada pertama time puasa ni dan juga macam mana belajar time puasa ni. Memang zaman-zaman saya dulu puasa ni adalah ditunggu-tunggu sebab cuti sekolah. Zaman saya dululah. Siapa tu ya macam rasanya puasa ni batah. Balik-balik melihat jam. Walaupun pukul 10 tanyakan arah indong tu. Berapa lama lagi mak? Dah lagi lama lainnya. 8 jam lagi nya. Dia terkerang lama 8 jam. Malar tu. Jadi sudah sekarang ni berbeza alhamdulillah. Sekarang ni sekolah buka semasa bulan Ramadan. Jadi sebenarnya apa yang saya akan sentuh di sini bila kita menyentuh S ni sebenarnya ialah bila kita ni belajar, adakah kita ni mau kategori yang S? Adakah kita ni sebenarnya yang sempit, yang sikit, yang singkat, atau yang saja-saja? Itu tu. Kalau yang M, kita ni mau yang muat, yang memadai, atau mana saja. Kalau yang L, kita ni belajar, adakah kita ni mau yang luas, yang lebar, yang labih, yang labat, dan yang lumayan. Itu yang akan saya tekankan saya ni kepada pelajar-pelajar. Jadi, di mana kita ni ketiga dari itu? Jadi kalau saya selalu memberitahu kepada pelajar, saya don't work hard, don't work smart, you must work crazy. Ini tiga kategori. Jadi kalau you work hard, artinya bekerja dengan keras, macam memajal, macam itu ni masuk kategori kepada S tu. S1 ialah sempit, sikit, singkat, saja-saja. Ia bila work hard tu, ia nda siok pelajaran ni kalau work hard ni. Terpaksa buat homework, terpaksa bapa mama ni akunya kalau mama nak marahnya, alas ke pelajaran ni nya. Dia apa je lah nda siok punya. Kalau teacher nda pemarah punya. Iskandar tahu tu. Saya pernah ngajar Iskandar aja, bisa. Kalau teacher tu nda pemarah punya, malas tekunya. Jadi bila work hard tu, artinya ia terpaksa ia belajar sebab itu ia macam sikitnya kan. Asal saja pasnya, dapatnya just to satisfy my parents-nya. Jadi sebab itu ya size-nya S1. Jadi singkatnya otaknya tu, singkatnya, sikitnya pemikirannya tu sebab ia didorong ia akan belajar itu oleh sebab ada faktor-faktor lain dari parents-nya, cigunya, kadang-kadang kawannya, mamanya lagi malar tu memberitahu nya belajar benar-benarnya. Tu lihat tunya cousin-munya semua steady punya. Malar jo cousin ni mamaninya. Yes, on lihat tunya sianunya, orang sebelah kata ni atunya. Semua jadi ya dengan keterpaksaan. Tu nah. Keterpaksaan ia kelahnya mamania. Jadi itu tahia size-nya S1. Okey. Jadi work hard, dia terpaksa bekerja keras. Kalau tadi bekerja keras ni dia siok sebenarnya. Dia siok macam terpaksa tu. Jadi itu satu yang disebutkan oleh S tadi tu. Jadi bila pindah ke size M, jadi M ni yang namanya tadi work smart. Okey. I'm okay. Aku ni pandai kelinya. Jadi ia menggunakan size M. Mana M itu memadai saja. Jadi bila ya M work smart ni, ia orangnya stylenya itu tu. Macam last minute revision. Ia smart kannya, I'm smartnya. Jadi dia tiap berapakan kisah macam apa ni benar-benarkan belajar sebab baginya ia sudah handal. Ia sudah okay, I'm okay. Jadi
bila ketani saiz M tu, sebab atu juga, kadang-kadang keputusan peperiksaan itu bila ia work smart itu, India mencapai ke tahap yang A+, yang karangan ya, banyak lagi dulu time ketani indah A nya. Ini ada lagi A star sekarang ni. Dan dalam sijil ada lagi yang beritahu tu berapa markahnya karangan ni. Zaman-zaman ketani dulu indah. Terasa sejak A itu, wow, steady slow. Tapi karangan ada lagi tu, ada lagi pecahan-pecahan. Jadi kalau ketani kan mau M itu saja, jadi memadai saja. Cuma itu sajalah. C pun boleh, B pun boleh, dibandingkan dengan orang yang satu lagi karangan. Jadi S, saya beritahu tadi memang orang yang terpaksa. Dia syok lah, dia belajar tadi paksa terjua. Kali kalau ya M, dia pesannya ya steady. Anda steady pun kali 2 TD, 3 TD lah, 4 TD, 5 TD masa kali dia. Tapi yang paling last ni, saya rasakan ini yang paling hebat. Ya saya kalau don't work hard, don't work smart, tapi you must work crazy. Jadi orang gila. Aku yang pernah mendoakan ni bulan puasa ni bisa-bisa pelapaknya. Maksudnya crazy sini itu macam ketani bah, macam ketani ni bah. Kalau orang itu kerja crazy ni, kawaninya macam orang ekstra, manulah orang berbeza orang ni bang. Ya kerjanya tu ditambahnya lagi tu. Kalau revision bukan alang-alang. Kalau orang betul revision 3 jam, ya sampai 5 jam. Macam tu. Kalau tadi crazy kan sekiranya lah contoh ketani menggunakan ada tu orang ni ia suka bah. Ia suka seseorang tu. Adakah ia menggunakan S, M atau L? Jadi kalau yang menggunakan dia suka sekiranya bini-bini tu. Contohlah ia akan mau bini-bini tu sekiranya. Adakah yang menggunakan S, M atau L? Kalau hanya S, entahnya. Aku benda pulang aku mau bini-bini tu nya. Ni dia orang ni majalnya. Mama beritahunya, yang ni okey ni baik. Ini dia berapa kanan. Kalau M pun, lihat jangan itu bini tu. Entahnya. Kalau suka-sukanya, dia suka sudahnya. Kalau ya L, macamnya aku mesti dapat ni orang ni. Walaupun macam mananya. Dia pulang pakai berbumuh apa tu. Dia mau maksudnya, dia mencuba yang terbaik. Di antaranya bunga, dia mau. Di antaranya apa? Baras dia mau. Antaranya rombongan juga. Durian Musang King. Itu. Di antaranya Musang King rupanya atu. Jadinya ia mencuba macam-macam caranya untuk mendapatkan itu. Jadi dia tujuan kalau pelajaran-pelajaran ya, kalau ketani kan mau A star tu, jangan pakai size S, jangan pakai size M, ketani pakai size L. Ketani buat yang terbaik. Sebenarnya di Brunei ini semua pelajar boleh dapat cemerlang, tapi kadang-kadang pendekatan itu, kadang-kadang kurang motivasi. Jadi pernah kalau ketani sama juga orang yang akan membuat di mana di universiti sebenarnya semua orang boleh dapat first class itu, tapi caranya itu berbeza. Jadi inilah saya lihat di sini bahawa saya suka menunjukkan bahawa work crazy itu buat yang terbaik, berhabis macam student apa yang kita ingaukan pelajar-pelajaran ni, bukan kita tukang beri makan, bukan kita terdapat bini atau laki, mana kita terdapat laki, dan bukan kita ingaukan di rumah tu kan bayar karan, bayar air. Jadi tugas bis kita ia teganya tu work crazy ni. Jadi pada masa yang sama, orang yang saya ingin mensorkan kepada pelajar-pelajar ialah perlu melihat kepada work crazy ini di sini, bahawa bila diorang kata ni work crazy ni bukan hanya kita mempelajari dari segi akademik. Orang yang work crazy ni ia boleh banyak ni, ia multi purpose orangnya. Masa ni bulan puasa ni ia boleh jual berniaga misalnya, menangani mamanya. Because menangani mama ni Allahu Akbar. Ini satu kehebatan ni orang. Itu namanya orang yang tu kan lagi L tu. Extra L. 3XL tu orang ni. Dia belajar dia juga, tapi pada masa yang sama ia juga menangani mamanya, dan waktu malam lagi
Is dan Wali ya. Malam ni kita ni memang banyak orang ke masjid ni. Jadi ia pun ikut sungkai di masjid, menyusun makanan, menyusun kerana depan lagi menyusun tikar sembahyang lah. Dulu bandar untuk tikar sembahyang, sekarang ni semua sudah berkapit lagi payah. Dan orang pun mesti membawa tikar sembahyang sendiri. Atau memanyapi lepas orang sungkai. Suatu ikut dia lagi juga sembahyang tarawih. Sembahyang tarawihnya bukan 8 boleh. Bukannya 8 tu. Kalau orang kan 8 belakangnya di depan kedapatan kerana 8-nya boleh tu orang ni. Jangan ketarawanar. Okey. Jadi ia sampai 21 ia punya, dan lepas satu ikut lagi ya bertadarus, atau sembahyang tahajud lagi nya. Ini yang saya beritahu tadi, extra L tu yang luas, pemikirannya luas, ya lebar orang tu, dan labih. Kalau lagi labat, labatan ni kalau sama je ni labatan ya. Kalau sekarang macam mana ketani kan mau buah ni pada masa ni buah mangga dah sudah ni ya. Macam mana kan buah tu labat. So ketani mesti pakai size L. Ketani baria baja. Dari orang petuanya ni di bawah bercakap pokok atunya. Orang sebelah orang heran jiran. Mengapa tu saya ni baik ketani atunya. Baik tetani cek sebelah jiran ketani atunya, di bawahnya bercakap pokoknya atunya. Lain macam sudah ni orang aninya. Jadi ini namanya yang ekstra daripada yang pokok atau anda bersiram. Cuba kita lihat tu, kalau pokok anda bersiram anda kena peduli. Buahnya pun 2-3 biji kanya. Kalau pokok yang betul-betul ketani pelihara bari baja, lihat lagi di tamu dia apa, mana ninya memberi lapat bunganya, beri lapat buahnya nya. Ini ninya bagus ninya, kami bari kita nahan ni. Jadi bila ketani ni orang yang saya beritahu tadi yang work crazy ni, ketani akan sedaya upaya ketani bah. Kan orang memperlu lihat macam-macam cara ketani. Jadi akhirnya bila ketani buat macam ni, ketani akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tu nah. Kalau orang Indonesia cakap luar biasa. Jadi barang itu yang tidak sama bah dengan orang lain. Itu juga saya beritahu mahasiswa-mahasiswi yang berada di universiti ya. Saya selalu menegurkan jadi. Saya beritahu jangan mengantar assignment ini yang biasa-biasa saja. Bila ada projek itu jangan buat asal-asal saja. Ini syok bah. Lecturer pun kadang-kadang muring je ni. Apa kan ni ni. Jadi carilah sesuatu yang Allahu Akbar, yang bila orang melihat wow, cuma tu subhanallahnya, masya-Allah ninya dah pernah aku terlihat ni projek macam mana ni. Ini yang namanya yang XXXL atau bukan hanya yang S atau M. Jadikanlah kata ni yang ekstra tu, ekstra large tu, atau yang kata ni mau. Jadi bila kata ni melihat sesuatu tu, dan juga bila orang yang mahasiswa-mahasiswa ini bukanlah hanya setelah 4 tahun berada di universiti itu dengan sana hanya you get dapat anugerah apa ni, tapi setelah tu keluar daripada universiti apa lagi yang dibuat? Ada extra L. Jangan menunggu, kadang-kadang ada yang menunggu kerja, memohon sana sini tidak dapat, sampai di rumah. Gunakanlah ilmu yang 4 tahun kita belajar itu untuk kita ni guna pakai. Apa yang kita dipelajari? Macam kemarin saya membeli untuk pesungkaian di membeli ada kurma buah apa. Bila saya tanyakan lah di mana kau dulu? Saya suka ni kalau ada orang muda-muda Wali dan S ia berniaga, di mana kau sekolah dulu? Dulunya sebut-sebutnya lah di UNISA, di KUPU, UBD, UTB. Jadi bila mendengar semua tu, saya semangat dah itu bagus. Jurusan kamu tu berbeza tapi tidak teranah di rumah wah. Kalau teranah di rumah tu benar pelanggaran ini kena suruh teranah di rumah. Tapi pada masa yang sama daripadanya tunggu-tunggu kan ada jawatan, bila ia bertugas ia belajar sekiranya jual buah kemarin itu. Saya beli buah kemarin. Ia orang yang lulusan universiti, saya rasakan saya respect orang macam ni. Jadi macam jadi ada kualiti buah-buahnya tu berlihat. Sebab ia orang yang mempunyai pemikiran yang extra large. Bukan macam menunggu postman, menunggu email, mencek ada ke tidak.
Tapi yang penting ialah digunanya pakai ilmunya 4 tahun itu sebenarnya untuk menjadi sesuatu yang kita ni mahu. Jadi kita ni pun mendengar kemarin alhamdulillah bila Kebadulian Yang Maha Mulia bertitah dengan bulan puasa ni. Saya melihat kepadanya puasa ini adalah jihad. Itu yang bila jihad ni itu bila kita ni masukkan XL itu lagi banyak tu. Dan ya pada masa ni juga kita Kebadulian tu kita ni ada berdepanan dengan duanya tuntutan, iaitu tuntutan puasa dan juganya tuntutan menangani COVID-19. Jadi ini yang kita ni boleh lihat. Jadi bulan puasa ni saya rasakan kita ni sebaik mungkin kita ni akan melakukan sesuatu yang extra large ni. Bukan hanya sekadar kalau sekiranya kanak-kanak damit Wali dan Iskandar 6-7 tahun ia puasa tu sekadar untuk bapa mamanya melatih. Tapi untung je kadang-kadang tapi jangan salah sabut ada orang bertanya banyak. Kalau kau puasanya seharinya aku bagi kau RM1nya. Anaknya tu belak mengajar tu. Tapi ia tersabut RM10 bang. Itu jadi 300 tu. Banyak. Semua puasa 6 bang. Jadi kan mengambil 60 lagi. Jadi hati-hati bila kita berjaga. Ialah S tu ia untuk menunjukkan diri. Tapi seterusnya kalau M ada orang M ni adalah nyadakannya puasa ni berbagi jo kan. Ada bagi 4 saja. Bila M adalah puasa tu untuk menahan lapar dan dahaga saja. Tapi kalau kita ni mempunyai puasa yang L extra large macam tadi buat. Masa ni ya, kita mendengar bersedekah. Masa ni banyak bersedekah ni. Jangan lupa yang paling kita ni mesti bersedekah jiran kita ni. Jangan kata ni nyaman-nyaman baunya orang sebelah diam piti. Jadi kalau kata ni sebagai orang yang extra large ni, size kata ni ialah kata ni akan melakukan sesuatu yang berbeza. Jadi bulan Ramadan ni saya rasakan jangan diabaikan. Because selalunya saya menyatakan di sini membuat untuk extra large ni Wali dan juga Isa, kata ni selalu fikir ni. Hari ini adalah mungkin hari yang terakhir bagi saya. Merijak pulang bunyinya tu. Pegangkan kepala bandar, kau panas kepala mualinya dan macam kualinya. Setiap apa kata ni buat, tadi rasakan itu yang paling penghabisan, tadi akan buat yang terbaik. Kalau tadi sembahyang subuh tadi, sembahyang. Mungkin itu adalah sembahyang atau solat yang terakhir bagi kita ni. Mungkin tadi sebelum ni kita ni solat duha. Adakah itu adalah solat duha yang terakhir? Jadi mungkin anda sampai lagi Johor ni. Jadi kita ni buat macam itu, kita ni akan buat yang terbaik. Ataupun kita ni puasa. Adakah hari ini puasa yang terakhir? Macam itu juga. Jadi sama juga kita ni apapun kita ni buat, Is dan Wali kita ni fikirkan itu adalah yang terakhir. Ini yang paling syok ni. Sekiranya saya selalu mensurkan di bulan Ramadan ni, sebaiknya ialah kita jumpa indung kata ni, apa lagi indung yang sudah tua, mungkin indung atau tadi jumpai hari ini, dia kata ni besok tahu apa akan terjadi. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kata ni berjumpa indung kata ni. Jadi bila kata ni last kali, tani cium ke dia, tani peluk ke dia. Jadi kalau yang dah ada besoknya, kata ni akan rasa puas hati. Oh kemarin mama lah kan lagi ada, tapi sempat mencium ke dia, dapat minta maaf, subhanallah. Nyaman hati. Daripada kita ni meninggalkan ke dia dengan penuh pertengkaran, marah, dan tiba-tiba besok yang dah ada, subhanallah. Di manakah kata ni sebenarnya pada masa itu? Jadi inilah, sekali SML ni, kata ni menyukat-nyukat kata ni. Di mana kata ni? Ada kata ni punya pikiran yang singkat, punya pemikiran yang saja-saja memadai saja, atau kata ni punya pemikiran yang luas, lebar dalam kehidupan ini. Itulah diantaranya. Dan juga baik. Wali. Alhamdulillah ya. Menarik juga perkongsian daripada Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri ya untuk segmen motivasi pelajar. Kita yang mana, SM atau L, yang pastinya kita ni berharap untuk menjadi seorang yang XL, ekstra lebih, ekstra luas, ekstra hebat ya cikgu ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan ini akan diterapkan dalam diri kita ni semua insyaAllah. Baik, Ridwan, terima kasih sekali lagi Cikgu Haji Ali Yusri ya, kaunselor dan motivator untuk hari ini. InsyaAllah ada kesempatan kita ini akan bersama lagi di lain kesempatan, pastinya dengan tajuk unik yang lain lagi insyaAllah. Assalamualaikum Cikgu. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.